Yang ni berkaitan dengan isu-isu dan masyarakat majmuk di Malaysia. Baik. Kalau kita sebut tentang masyarakat majmuk, adakah masyarakat majmuk ini ya untuk pengenalan ya, Anis? Adakah masyarakat majmuk ini sebahagian daripada apa yang disebut sebagai sunnatullah, sebagaimana yang apa ni, kalau kita tengok daripada perspektif Al-Quran, adakah kemajmukan kaum ataupun kemajmukan masyarakat ini merupakan sebahagian daripada sunnatullah? Silakan. Ya, betul. Dia sebahagian daripada elemen sunnatullah. Sebab ada dalam Al-Quran dan hadis membicarakan tentang kepelbagaian dan kemajmukan manusia berinteraksi secara damai dan harmoni dengan kelompok yang lain. Okey, baik. Okay. Kalau tengok pada statistik rakyat Malaysia ya, kau tengok ya. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, antara isu yang berkaitan dengan masyarakat majmuk memang banyak. Dan isu berkaitan dengan sikap pendakwah sendiri terhadap isu masyarakat majmuk juga banyak. Ada setengah pendakwah yang terlalu keras, ya, bahasa dia kepada etnik lain ataupun kepada penganut agama lain. Jadi soalan Ustazah, ya, kalau tengok kita refer kepada statistik tu yang menunjukkan hampir 70% Bumi Putera dan hanya lebih kurang 30% ya diwakili oleh kelompok bangsa lain. Sebab ini merujuk kepada isu bangsa ya. Agama mungkin ada perubahan sikit lah dari sudut agama ya, sebab kalau kita nak kata kalau kita nak kata sebab Bumi Putera bukan semuanya Muslim juga kalau merujuk kepada Bumi Putera Sabah dan Sarawak, dan begitu juga China dan India, bukanlah sebagaimana peratusan yang berdasarkan kepada etnik ya. Okey, kalau kita merujuk kepada statistik yang menunjukkan kepada kaum Melayu sebagai kaum yang dominan ya di Malaysia, kenapa wujud semacam masih wujud lagi ya setelah lebih 60 tahun merdeka, kenapa semacam masih lagi wujud prejudis ya antara kaum ya, sama ada Melayu kepada yang selain daripada mereka ataupun yang non Bumi Putera kepada kaum Bumi Putera. Barangkali mengapa masih wujud lagi, kalau dalam konteks orang Melayu sendiri, mengapa orang Melayu begitu skeptikal kepada kaum lain dalam Malaysia ni? Faktor utama yang menyebabkan timbulnya prasangka ataupun prejudis ni adalah sebab tanggapan yang tidak benar tentang sesuatu kaum tu. Prasangka ni diwarisi daripada generasi terdahulu yang tidak dapat dikawal dan dihapuskan. Lepas tu dia prasangka tu berlarutanlah kepada generasi yang seterusnya, menyebabkan wujudnya perasaan tidak senang atau benci serta saling tidak mempercayai antara satu sama lain dengan satu kaum yang lain lah. Okey, baik. Ada yang menyebut bahawa kontrak sosial tu tidak lagi relevan pada zaman sekarang. Jadi macam mana Inti nak menjawab perkara ni? Apa pentingnya pemahaman ataupun penghayatan kepada sejarah kontrak sosial? Katakan kita sebagai pendakwah ya, menghadapi kelompok mad'u kita yang Muslim, sangat berprasangka kepada kaum lain. Kelompok mad'u kita yang ghairul Muslim pula terlalu berprasangka juga dengan kaum Melayu. Jadi macam mana kita nak menggunakan kontrak sosial tadi sebagai salah satu cara untuk meredakan prasangka-prasangka mereka yang sebagaimana yang disebutkan tadi? Ulang balik Ustazah, tak faham. Kalau kita tengok ya, kita sebagai pendakwah ni kan, kita ada mad'u, kita ada mad'u yang Muslim, ada mad'u yang ghairul Muslim
kan? Ha ha ha. Yang Muslim prejudis kepada yang non-Muslim. Yang non-Muslim juga prejudis juga. Dia takut lah, dia anti lah, macam-macam lah. Jadi macam mana kita nak gunakan penghayatan kepada konteks sosial ini untuk meredakan prejudis-prejudis tadi? Kalau tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 13, manusia dilarang keras untuk merendahkan orang lain dan merasa dirinya paling unggul dibandingkan dengan yang lain. Lepas tu dalam ayat ni juga menegaskan bahawa manusia diciptakan untuk saling mengenal. Lelaki maupun perempuan tidak boleh hidup sendirian kerana mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Okey. Baik, sekejap ya Ustazah, ada mesej daripada student pasal dia kena COVID-19 ni. Ustazah nak tengok, takut dia nak dahulukan kumpulan dia dulu sekejap ya. So tak boleh nak concentrate ni sebab tengok mesej ni panjang. Sekejap ya. Okey, nak tangguh hujan di sana, tak apalah. Yang ni tak apa. Baik. Okey, teruskan ya. Kejap ya. Oh, okey, Ustazah pula ni. Bateri nak habis kejap, saya sambung. Okey, Anis boleh teruskan jawapan ya. Boleh terus menjawab. Ustazah dengar. Okey, lepas tu dalam ayat 13 surah Al-Hujurat ni juga menjelaskan bahawa manusia di mata Allah ni sama rata, setara. Mana Allah ada mata pula? Maksudnya sama Manusia rata pada lah. pandangan Allah ya. Dari segi pandangan Allah sama rata. Kita sesama manusia tidak dibenarkan untuk membezakan antara satu sama lain, untuk merendahkan. Okey, bila kita nak jawab itu kepada non-Muslim, kita tak boleh guna ayat Quran tu. Bukan itu maksud soalan Ustazah. Dengar baik-baik soalan Ustazah tadi tanya. Macam mana kita nak menggunakan sejarah kontrak sosial ini untuk meredakan prasangka mereka, supaya mereka menghayati sejarah kontrak sosial tu. Faham? Ini bukan kita bercakap dari perspektif Islam ni. Soalan Ustazah, macam mana, sebab selalu orang sebut kontrak sosial tidak lagi relevan untuk disebut. Tak payah sebut lah, jangan sebut-sebut lagi, tak payah ungkit dah pasal tu. Tetapi konteks sosial tu sangat penting untuk difahami oleh semua kaum, terutama generasi muda. Jadi untuk meredakan prasangka antara kaum ni, bagaimana inti nak menggunakan kontrak sosial itu sebagai modal, sebagai cara untuk meredakan prasangka tadi. Itu soalan Ustazah. Tengok kepada apa yang telah negara kita buat, boleh ke? Tak, sekarang ni inti pergi pada kontrak sosial tu sendiri. Faham tak? Pergi pada kontrak sosial tu sendiri. Kan saya kata tadi, macam mana inti boleh gunakan penghayatan terhadap kontrak sosial tu yang boleh meredakan prasangka antara mereka yang berprasangka ni. Faham tak? Inti baca tak pasal konteks sosial ni? Baca. Ni slide siapa ni? Slide Slide inti saya. ke slide siapa? Slide saya. Dah slide inti? Takkan inti tak baca pula dah inti tulis kat sini? Ni untuk mencapai merdeka sama-sama. Yelah, maksudnya mencapai merdeka sama-sama tu dia ada perjanjian dia kan? Jadi, pemahaman dan penghayatan kepada sejarah yang berkaitan kontrak sosial itu, Ustazah tanya macam mana kita boleh guna dia kalau kita nak meredakan sikit prasangka ni. Kita sebagai pendakwah ni soalan Ustazah. 3 kali ulang dah soalan ni. Ni sekolah kebangsaan memainkan peranan dalam penghayatan kontrak sosial.
Yes, pendidikan lah dengan kata lain ya. Jadi sepatutnya yang disebutlah ya sebagai pendakwah, kita mesti maksudnya memugarkan kembali ataupun menyebut-nyebut kembali tentang sejarah kontrak sosial tu dalam gambaran yang sangat positif untuk meredakanlah prasangka-prasangka tadi. Sebab masa nak merdeka tu elok sangat berpakat. Boleh faham tak? Tu maksud kontrak sosial tu. Tapi kemudian tu generasi hari ni mula menyebut bahawa alah kontrak sosial tu tak relevan dah, Cina ke Melayu ke tak nak pakai semua contohnya. Bagi orang yang tak nak pakai lah. Jadi kita sebagai pendakwah ni salah satu modal kita adalah modal sejarah ya. Iaitu kita menyuburkan kembali kefahaman tentang kontrak sosial supaya masing-masing faham bahawa masing-masing ada peranan semua sewaktu nak merdeka dulu, tak kira lah kecil ke besar ke ya. Peranan orang Melayu dari segi berkorban, maknanya tanah air kita bagi orang lain tumpang duduk sama ya. Yang pendatang pula maksudnya dia tahulah batas-batas, menjaga batas-batas etika sebagai orang yang mendatang supaya dapat mengekalkan keharmonian antara kaum. Boleh faham tak ni? Sebab kalau kita sebut ayat Quran, bagi non-Muslim, mereka tak boleh appreciate benda tu. Faham tak Nis? Faham. Apa yang disebut tadi bukannya salah, benda tu betul. Tetapi kalau kita nak berdakwah kepada non-Muslim, siapa nak layan kita baca ayat Quran dengan terjemahan ayat Quran tu? Mereka tak kisah pun. Sebab bukan mereka subscribe pada benda tu, mereka bukan agama mereka. Tapi dalam konteks Muslim, bolehlah kita berkempen kepada Muslim supaya menerima kehadiran kaum-kaum lain ini sebagai sebahagian daripada sunnatullah yang mesti kita urus dengan betul. Jangan skeptikal ya. Kadang-kadang semua benda berlaku mesti salah orang Cina, salah orang India ya. Kadang-kadang kita sendiri sebagai Muslim pun tidak berakhlak juga dengan mereka. Okey, baik. Kemudian ada tak lagi slide Anis di belakang ke sampai sini saja? Ada refleksi dakwah. Okey, baik. Panjang-panjang sungguh nama ahli kumpulan ni ya. Siti Wan Ratnasari. Tadi Tengku pun panjang juga ya. Okey. Ratna ya. Macam mana kita nak menggunakan konsep masyarakat majmuk ini untuk memberi penjelasan kepada mad'u kita yang merupakan masyarakat Muslim, saya kata, macam mana kita nak highlight bahawa masyarakat majmuk ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ratna. Sebagaimana yang telah Anis sebutkan tadi, ia adalah satu sunnatullah. Masyarakat majmuk ni memang Allah dah ciptakan. Dalam dunia ni ada kepelbagaian bangsa. Ya. Soalan Ustazah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian pelbagai bangsa tu betul sunnatullah. Tetapi konsep pembinaan masyarakat majmuk dalam sebuah negara yang kita tadbir itu ada disebut dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah berada dalam masyarakat yang sedemikian juga. Jadi macam mana konsep masyarakat majmuk sebagai sunnah Rasulullah ini enti boleh jadikan bahan kempen kepada masyarakat Muslim untuk menghayati soal masyarakat majmuk ni, Ratna. Saya cuba Ustazah. Rasulullah mengajar kita dalam Piagam Madinah, kita boleh lihat bahawa ada pelbagai bangsa dalam Madinah tersebut. Jadi daripada apa yang telah Rasulullah tunjukkan melalui Piagam Madinah itu sendiri, bahawa kita perlu adanya toleransi dalam kehidupan dengan pelbagai kaum dan agama. Tapi kita tidak berkompromi dalam soal akidah umat Islam. Begitu Ustazah.
Okey, tepat sekali ya. Itu maksud soalan Ustazah. Macam mana kita nak kaitkan perjalanan hidup Rasulullah SAW yang terlibat dengan masyarakat Madani di Madinah itu dengan pengasasan Piagam Madinah membuktikan bahawa sunnah Rasulullah SAW itu sendiri pun berada dalam sebuah masyarakat majmuk. Bagaimanapun, kita ada batas-batas kompromi yang harus kita jaga, tetapi kita juga tidak boleh melangkau batas akhlak dengan mereka supaya kita tidak menjadi fitnah kepada Islam. Ya, nanti orang non-Muslim tengok apa yang kita buat tu adalah gambaran Islam dan mereka akan menjauhkan diri. Ya, jadi itu lebih teruk lagi lah. Maknanya kita menjadi asbab untuk orang lari daripada Islam. Okey? Baik. Sekarang ni ada satu konsep yang disebut sebagai fiqh ta'ayush ataupun memahami hidup secara bersama ataupun yang disebut dalam bahasa Arab dan banyak juga artikel-artikel ilmiah tulis tentang at-ta'ayush as-silmi ataupun hidup bersama secara aman ataupun yang disebut dalam bahasa Inggeris. Boleh cari konsep ni untuk tambahan dalam kertas kerja. Saya rasa Ustaz dah sebut hari tu waktu consultation dengan kumpulan antum lah. Kalau betul kumpulan antum ataupun kumpulan lain saya tak pasti tentang at-ta'ayush as-silmi ataupun peaceful coexistence ya, hidup bersama coexistence, hidup bersama, wujud bersama secara peaceful ya, secara harmoni. Baik. Bila bercakap soal konsep masyarakat majmuk dan juga ciri-ciri masyarakat majmuk, macam mana kita nak gunakan masyarakat majmuk ini dalam bentuk yang positif untuk meningkatkan kemasukan masyarakat yang bukan Muslim kepada Islam. Silakan, Ratna. Fiqh ta'ayush ataupun coexistence dalam arti kata lain kewujudan bersama, betul Ustazah? Peaceful, dalam meningkatkan ada peaceful kat depan dia peaceful coexistence, nak menarik masyarakat majmuk kepada Islam ya. Ya betul. Okey, dengan adanya fiqh ta'ayush ni mengajar kita bahawa sebenarnya masyarakat majmuk, kita hidup dalam bermasyarakat majmuk ni boleh ambil peluang untuk sebarkan dakwah kepada non-Muslim. Kita boleh tunjukkan urus tadbir negara atau bahkan dunia ni mengikut kehendak Allah, kehendak pencipta kita. Jadi kita boleh tunjukkan akhlak seorang Muslim kepada non-Muslim. Okey. Betul ke Ustazah ataupun menyimpang? Ya betul. Okey, baik. Kemudian ini pun sudah disebut ya di sini berkaitan dengan lita'arofu, konsep lita'arofu dan konsep peaceful coexistence. Okey. Ini kepada isu ya, kita tengok pada isu ya. Untuk isu yang pertama, tadi mungkin kita dah sentuh ya. Sekejap, nanti kita akan beri soalan lain. Okey, tadi kita dah sentuh tentang isu prejudis ya. Ini kita mungkin boleh tengok isu lemak babi ataupun lemak khinzir ya. Apa kaitan ini dengan persoalan masyarakat majmuk? Silakan. Silakan Anis. Okay. Setiap kaum dia mempunyai identiti budaya yang tersendiri. Okay. Dia termasuklah corak pemakanan atau lebih umumnya kepenggunaan. Okay. Lepas tu isu yang muncul dalam masyarakat majmuk ni, penggunaan lemak daripada khinzir dalam produk makanan dan bahan masakan
banyak dilaporkan dalam akhbar-akhbar. Lepas tu lemak daripada khinzir ni juga digunakan sebagai bahan tambah seperti dalam coklat, aiskrim, kek. Kiranya orang Islam dia rasa macam telah macam mengganggu kepenggunaan tu. Okey, faham ya. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan isu ni? Kalau Tak petik terus. untuk menyelesaikan isu ni, penguatkuasa boleh untuk mengelakkan dia menguatkuasakan kelulusan sijil halal kepada pengusaha industri. Okey, sebab pengusaha industri ada juga yang non-Muslim ya, tetapi mereka mengusahakan industri yang melibatkan consumerism daripada Muslim seperti bihun dan sebagainya. Baik, kemudian kita pergi kepada yang berikutnya, isu gotong royong bersih rumah ibadah. Silakan Ratna. Ya. Dengar tak Ratna? Apa tadi soalannya? Ustazah boleh ulang balik soalan Ustazah? Okey, soalan Ustazah tu berkaitan dengan isu yang melibatkan perayaan-perayaan lah, ya. Macam kita bukan perayaan, keagamaan, kata keagamaan ya. Macam kita pergi membersihkan rumah ibadah mereka dan juga mungkin sambutan yang kebetulan kadang-kadang berlaku pertembungan antara raya agama lain dengan raya yang melibatkan Muslim. Jadi macam mana isu ini dapat kita beri kefahaman kepada masyarakat? Maksudnya apa sebenarnya pendirian NT dulu sebagai pengkaji kepada dua-dua isu ni? Silakan. Pandangan saya tentang kedua-dua isu ini ialah melibatkan akidah umat Islam itu sendiri. Umat Islam itu tidak mempunyai fahaman yang jelas tentang agama mereka anuti itu, maka mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak, iaitu seperti gotong royong membersihkan rumah ibadat agama lain ini. Ia adalah membantu ritual agama lain. Jadi ia adalah bertentangan dengan Islam itu sendiri. Macam mana pendirian yang dibuat oleh Jabatan Mufti sejauh pembacaan NT? Okey, mengikut Mufti, Jabatan Mufti Negeri Perak telah mengeluarkan fatwa bahawa hukum mencampur adukkan perayaan Islam dengan perayaan kafir adalah haram. Manakala dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan telah menyatakan bahawa membantu urusan ritual agama lain adalah tidak dibolehkan dalam Islam. Okey. Jadi yang jelaslah berkaitan dengan asalnya ada yang melibatkan perbincangan polemik itu timbul apabila dimulakan oleh mahasiswa-mahasiswa dari kalangan non-Muslim pergi membersihkan kawasan masjid. Betul tak? Jadi untuk betul ada. Jadi untuk macam kunjung balas lah ya. Balas budi. Jadi kena pergi membersihkan pula ya. Jadi itu harus diberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat tentang perkara-perkara yang boleh membawa fitnah kepada agama ya. Maksudnya berbuat baik tidak semestinya kita mesti mencairkan identiti kita sehingga macam tak ada beza ya. Kita pergi membersihkan masjid, lepas tu macam benda yang sama juga kita lakukan kepada pusat-pusat ritual lain. Tapi banyak juga yang memberi pandangan yang mengharuskan ya. Sefaham Ustazah, bila Ustazah baca tentang berkaitan dengan fatwa Mufti wilayah tu macam mana? Dia bezakan tak antara hukum membersihkan kawasan dengan membersihkan patung? Ataupun dia rumuskan secara keseluruhan, maknanya seluruh kawasan tu tidak boleh dibersihkan ke macam mana cara dia menghuraikan isu ni?
pada pembacaan saya dalam laman web tu menyatakan bahawa kita perlu menjauh perkara yang boleh yang boleh melibatkan berkaitan dengan akidah, dan ayat membersihkan rumah ibadat merupakan suatu bentuk kerjasama atau bantu adalah daripada ayat laman web tersebut. Okey, baik. Maknanya dia buat secara umum je lah, tak kisahlah. Sebab ada juga baru ni perbincangan yang dibuat tu hukum yang berbeza antara bersih kawasan kerana mengambil kira kelelahan mereka, membantu mereka kerana banyak yang terjejas di kawasan tu, sebagaimana bersih kawasan rumah juga. Cuma tidak dibolehkan isu pergi membersih ke dalam kuil ataupun tempat penyembahan berkenaan yang melibatkan patung-patung. Jadi kalau Jabatan Mufti Wilayah memberi satu fatwa yang jelas berkaitan dengan mana-mana usaha membersihkan rumah ibadah, itu lebih baiklah. Maksudnya boleh mengelakkan daripada fitnah, ya. Fitnah tu bukan bermakna orang buat fitnah kat kita, tetapi isu-isu yang tak baik yang menjadi rentetan pula daripada isu tadi. Saya ambil contoh, ya. Mengapa dari sudut hukum kita menghalang daripada berlaku perkara tu kerana kita nak pelihara daripada perkara yang lebih buruk. Seperti bila dah bersih kawasan tu, terbersih sekali dengan patung dia, ya. Kemudian generasi yang berikutnya mungkin melihat benda ni adalah sebagai sama taraf, dia pergi bersih masjid dan juga pergi bersih kawasan rumah ibadah, dan akhirnya akan menyuburkan bibit-bibit pluralism sebagaimana yang banyak berlaku di Indonesia, ya. Okey, baik. Okey, Amira, ya, Amira, berapa isu yang Amira cover ni, Amira? Saya ada satu isu je Ustazah pasal hak istimewa orang Melayu, tapi ada juga cerita pasal Islam sebagai agama persekutuan dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Okey, dalam berkaitan masyarakat majmuk ni kan, berkaitan hak istimewa orang Melayu, ya, mungkin isu bahasa, isu Bumi Putera, ya, apa kena-mengenanya dengan perpaduan yang nak dicapai dalam masyarakat majmuk? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, saya cuba ya Ustazah. Berdasarkan pada pembacaan saya, perpaduan ni adalah memupuk semangat kesatuan dalam masyarakat, dan dari segi pembacaan saya, perpaduan Islam ni merujuk kepada hubungan antara masyarakat Muslim dan juga masyarakat Muslim ataupun masyarakat Muslim dengan masyarakat non-Muslim. Jadi isu masyarakat dulu untuk kita tangani dan kita kaji supaya dapat kepada penyelesaian yang mampu mengukuhkan ataupun mengeratkan lagi perpaduan untuk menjaga keharmonian dan kesejahteraan di negara kita. Saja Ustazah. Okey. Jadi dari perspektif dakwah, ya. Macam mana kita nak menseimbangkan antara memelihara hak terhadap satu etnik ni, etnik Melayu, membantu dengan konsep membantu, memberi bantuan kepada bangsa lain. Macam mana kita nak urus persoalan ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan Ustazah dari perspektif Islam pula, macam yang disebutkan, macam soalan yang Ustazah dah tanya kepada Ratna tentang konsep fiqh at-ta'ayush. Jadi konsep fiqh at-ta'ayush ni dia merupakan salah satu tata cara kehidupan bersama antara golongan Islam dengan bukan Islam dalam keadaan harmoni dan aman, yang mana
masing-masing dilindungi di bawah satu perlembagaan yang sama. Jadi apa prinsip yang ditekankan dalam fiqh at-ta'ayush ni adalah prinsip tersebut sudah semestinya atas dasar Islam dan menyuruh kepada kesejahteraan dan keamanan. Jadi macam mana konsep macam mana kita masih boleh membantu dan juga macam mana kita boleh membantu golongan yang berbeza bangsa dan juga agama. Kita boleh prinsip yang diterapkan juga prinsip yang diterapkan dalam fiqh at-ta'ayush ni adalah tolak ansur dalam kemanusiaan, yang mana setiap umat Islam dibenarkan untuk membantu ataupun berhubungan mengeratkan hubungan persaudaraan sesama pelbagai etnik maupun bangsa, asalkan masih berpegang pada tuntutan dan juga selari dengan syariat Islam dan tidak mempunyai perkara yang bertentangan dengan akidah Islam. Maksudnya masih boleh bantu, masih boleh bergaul seperti biasa, tetapi berdasarkan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Itu saja, Ustazah. Okey, baik. Jadi Ustaz cadangkan nanti ada kalau Ustaz tak pasti ada dah kumpulan antum masukkan ke tidak. Memang banyak ayat-ayat daripada surah Al-Hujurat berkaitan dengan toleransi, bantu-membantu dan sebagainya. Tapi ada satu ayat yang berkaitan Allah tidak melarang untuk kamu berbuat baik kepada satu kaum tu selagi mana dia tidak melakukan sekejap saya rasa macam ada dah tadi yang dipetik. Ke tak ada ke tak dipetik ayat Quran tu? Yang Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada satu-satu kaum tu. Nampak macam tak ada. Yang ni konsep li ta'arufu kan yang kat depan ni kan? Ya, Ustazah. Macam tak ada. Ustazah pun tak ingat ayat berapa surah berapa. Jadi antum boleh rujuk Ustaz Taib pada ruangan chat. Ada rujuk kertas ataupun YouTube syarahan Profesor Dr. Siddiq Fadil. Ada tak? Tak ada, Ustazah. Cuma saya tak tahu ahli kumpulan yang lain ada ke tak. Saya pun tak Sebab ada. Siddiq Fadil ni dia banyak tulis tentang perpaduan, contohnya antara benda yang menarik perpaduan dalam bingkai, macam kesatuan dalam bingkai kepelbagaian. Dia bahasa-bahasa dia sangat menarik lah. Dia seorang pemikir Islam baru meninggal tahun lepas. Maksudnya dalam masyarakat tu dianggapkan duduk dalam macam satu bingkai, satu frame gambar. Dia boleh bersatu tapi dalam bingkai tu macam-macam benda ada. Maksudnya ada kepelbagaian. Jadi sebab ada ayat Quran lain yang merujuk kepada Allah tidak melarang untuk kita membantu golongan yang non-Muslim ni selama mana mereka tidak melakukan kezaliman lah. Antara kezaliman orang kafir yang disebut dalam ayat Quran adalah seperti mereka memaksa kita mengeluarkan kita daripada rumah kita, daripada kampung kita, macam yang dibuat oleh Yahudi kepada umat Islam di Palestin. Macam yang dibuat oleh Assad kepada kaum muslimin di Syria. Boleh faham? Jadi yang inti kemukakan ni bukan salah, itu konsep li ta'arufu. Kemudian kalau tengok konsep lain yang dikemukakan, ada tidak boleh benci, tidak boleh mencaci, tak boleh melampaui batas. Tapi tidak merujuk kepada ayat yang berkait membantu tadi. Sedangkan itu digunakan oleh NT tadi masa menjawab bila saya tanya macam mana nak urus berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu. Nampak kita macam nak bela orang Melayu. Tapi dalam masa yang sama, macam mana pula dengan bangsa lain? Jadi apa yang kita kena tekankan adalah orang Melayu itu diberi hak keistimewaan semasa mereka kerana mereka jauh ketinggalan daripada bangsa-bangsa lain pada ketika itu. Jadi sehingga pada ketika ini pun banyak lagi kelemahan orang Melayu. Tetapi itu sepatutnya tidak dijadikan isu kerana bangsa-bangsa lain yang miskin, yang dhaif pun akan diberi bantuan. Maksudnya yang tu kita kena highlight tentang ayat Quran tadi, iaitu
menjadi perintah Allah Ta'ala dan juga sunnah Rasulullah SAW untuk membantu semua non-Muslim yang berkeperluan dan berhajat kepada pertolongan. Boleh faham tak ni? Boleh tak Amira kena tolong cari ayat tu supaya boleh mengukuhkan jawapan nanti tadi? Boleh Ustazah. Boleh. Ya? Okey, terima kasih kumpulan ni. Terima kasih Ustazah. Okey. Cuma kalau boleh masukkan konsep at-ta'ayush as-silmi tu ya. Baik Ustazah. Nanti boleh carilah dalam internet banyak. Type juga Siddiq Fadil. Kertas-kertas dia banyak. YouTube pun ada. Sangat inspiring ya perbincangan dia tentang at-ta'ayush as-silmi. Baik. Kemudian kumpulan ke